ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يزرعه على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada hari Jumat yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengajaran daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, pada awal tahun 2020 kita dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19. Kesan daripadanya telah mengakibatkan banyak jiwa yang terkorban. Penularan wabak ini masih berlaku sehingga kini. Sehingga 7 Januari 2023, seramai lebih 5 juta orang yang telah dijangkiti dan seramai lebih 30,000 orang yang telah terkorban kerananya. Semua yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, untuk menguji hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patukah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan suatu cubaan. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berhak menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan keimanan yang mereka miliki. Semoga ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat menjadi pengajaran buat kita semua. Antaranya menghadapi setiap ujian yang datang dengan sabar. Hanya mereka yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini yang akan mendapat kejayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasa kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dengan berkat kesabaran yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menganugerahkan pahala yang banyak kepada hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyak.
Namun perlu diingatkan bahawa semua ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Mereka yang terus sabar menghadapi dengan keimanan yang tinggi kelak akan mendapat sebesar-besar ganjaran. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak taun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa wabak taun itu adalah satu azab, yakni bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Seseorang hamba yang berada di negeri yang ditimpa wabak taun, jika dia sabar menghadapi bala itu serta mengetahui yang dia tidak akan terkena kecuali nur apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, baginya pahala seperti pahala orang yang mati sahih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita diajar untuk tidak berhenti mengharapkan pertolongan dan petunjuk daripadanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita mohon segala hajat, dan hanya Dia sahajalah yang mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hamba. Justru begitu, kita seharusnya sentiasa berdoa kepadanya, bukan hanya ketika dalam kesusahan sahaja, bahkan ketika senang, agar kita sentiasa diberi petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Summa qara'a, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca ayat, "Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku berkenankan doa permohonan kamu." Ada riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk berkenankan doa hamba-hambanya yang sabar. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu da'watu falam yustajab li. Pasti diterima doa di antara kamu sama mana ia tidak terburu-buru, yaitu ia berkata, aku telah berdoa dan tidak diterima daripada aku. Hadis riwayat. Hadis ini muttafaq alaih, maknanya semua perawi hadis bersepakat dengan hadis ini. Bagi mereka yang sombong dan malas untuk berdoa adalah menjadi suatu keburukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka. Peringatan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'al lillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh itu marilah kita bersama-sama terus menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri, keluarga dan negara kita dilindungi daripada wabak yang masih menular ini. Semoga berkat kesabaran kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabak ini akan segera dihilangkan daripada muka bumi ini. Mohonlah juga kepada Allah agar kita dapat menghadapi segala ujian yang mendatang dengan penuh kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, di samping terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita daripada ujian yang berat dan penyakit ini, kita juga dianjurkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri. Ini karena Islam menuntut umatnya untuk menjaga kebersihan, kerana kebersihan adalah asas kepada kesihatan. Dengan kesihatan yang baik, umat Islam dapat beribadah dan melaksanakan tugas seharian dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai hamba-hambanya
yang cinta kebersihan serta sentiasa menjaganya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dalam hati itu ada orang-orang laki-laki yang suka mengambil berat, membersih, yakni menyucikan dirinya. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi peringatan untuk menjaga kebersihan melalui sebuah hadis daripada Sa'ad bin Musayyab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesungguhnya Allah itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, maka menyukai kedermawan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu dan jagalah kamu, janganlah kamu menyerupai kaum Yahudi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Bagi mengakhiri khutbah kita, marilah kita ambil pengajaran daripada khutbah ini seperti berikut. Umat Islam hendaklah meyakini segala musibah yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hamba. Yang kedua, umat Islam hendaklah sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi apa jua ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengambil pengajaran daripada ujian Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurra marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila seseorang muslim ditimpa kesusahan, merayulah dia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada dia sedang baring ataupun duduk ataupun berdiri, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya seolah-olah ia tidak pernah merayu kepada kami, mohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Bagaimana dia memandang eloknya bahawa itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang telah mereka lakukan. Surah Yunus ayat 12. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.